garam. Garam yang biasa awak jumpa dekat rumah tu, itu garam yang kita terdiri daripada air natrium dan juga air klorida. So garam dia nama dia natrium klorida. Kalau dalam sembarang telur, dia adalah garam karbonat atau kalsium karbonat. So apa itu garam? So garam merupakan suatu sebatian ion yang terhasil daripada tindak balas penetralan antara asid dan juga alkali. So garam ni merupakan satu sebatian ion. So kalau dia sebatian ion, maknanya dia terdiri daripada ion lah. Yang terhasil daripada tindak balas penetralan antara asid dan juga alkali. So kat sini, apakah tindak balas yang menghasilkan garam? So tindak balas pertama, ini semua adalah ulangan daripada yang kita dah belajar asid dan juga alkali. So tindak balas pertama adalah antara asid dan alkali. Tindak balas antara asid dan alkali akan menghasilkan garam dan juga air. So bila asid bertindak balas dengan alkali akan menghasilkan garam dan juga air. So ini adalah persamaan ambil. So yang kedua, tindak balas antara asid dan logam reaktif. So tindak balas antara asid dan logam reaktif, so akan menghasilkan, so bila asid bertindak balas dengan logam yang reaktif akan menghasilkan garam dan juga hidrogen. Tindak balas kedua, apabila asid bertindak balas dengan logam reaktif, apa yang terhasil? Garam dan juga gas hidrogen. Tindak balas ketiga, apabila asid bertindak balas dengan logam karbonat akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan garam, air dan juga gas karbon dioksida. Ketiga, tindak balas dengan logam karbonat akan menghasilkan garam, air dan juga karbon dioksida. Tindak balas bila asid bertindak balas dengan amonia. So akan menghasilkan garam. Jadi ada 4 cara, ada 4 tindakan untuk menghasilkan garam. Asid alkali bertindak balas hasilnya adalah garam dan juga air. Asid bertindak balas dengan logam reaktif akan menghasilkan garam dan juga gas hidrogen. Yang ketiga, asid bertindak balas dengan logam karbonat akan menghasilkan garam, air dan juga gas karbon dioksida. Yang keempat, asid bertindak balas dengan amonia. Ia akan menghasilkan garam. Kalau saya tak jelas. Slow ke? Jangan tak tahu. Dekat-dekat. Dengar dah tak tahu jelas. Tak bilik dulu, tak tahu boleh sangat. Sekejap ya. Tapi lag ke? Dia tak lag kan? Pun saya nak tahu. Okay. So, 4 tindak balas untuk menghasilkan garam. Ini awak kena ingat. Okay, so persamaan ambil adalah yang 4 ni. Okay, jadi hari tu cikgu dah ajar macam mana macam nak tahu garam yang terhasil. So, asid. Kalau bahagian asid kita ambil apa? So, bahagian asid kita ambil dia punya anion dia. Anion macam apa? Okay, tak boleh. Okay, kalau anion macam apa? Negatif. Negatif. Okay, so kalau anion, so bahagian asid kita ambil dia punya bahagian anion yang bercas negatif. Okay, kalau bahagian alkali kita ambil cation dia yang bahagian positif. Jadi yang bahagian positif.
So garam yang terhasil, nama garam yang terhasil, dia ikut dia punya anion lah, garam Florida ke, garam sulfat ke, garam ke. So kita tengok bahagian asid yang digunakan. Okey, jadi formula dia macam mana nak buat formula garam. So bila awak dah tahu asid kita ambil negatif, alkali kita ambil cation. So contohnya kalium dan juga hydroksida. So kalium ni datang daripada alkali, hydroksida ni datang daripada kalium klorida. Klorida ni datang daripada asid. Okey. Jadi macam mana kita nak buat dia punya formula, kita hilangkan dia punya cas. So kita akan dapat nama garam dia kalium klorida. Okey. Ini pengingat. So ini adalah 4 tindak balas untuk menghasilkan garam. Okey, jadi apakah maksud garam? Garam ialah sebatian ion yang terbentuk apabila ion hidrogen daripada asid digantikan dengan ion logam ataupun ion amonia. Okay. Garam ialah sebatian ion yang terbentuk apabila ion hidrogen daripada asid. So asid HCl contohnya. So asid ni, ion hidrogen ni digantikan dengan ion logam ataupun ion amonium datang daripada alkali. So, maksud garam ialah sebatian ion yang terbentuk apabila ion hidrogen daripada asid ni digantikan dengan ion logam ataupun ion amonium. Itu maksud garam. Okay, boleh jelas? Okay, so by now awak dah kena hafal lah 4 persamaan am ni. Okay, 4 persamaan am untuk menghasilkan garam. Okay, ada 4, asid campur alkali akan menghasilkan garam campur air. Asid campur logam reaktif akan menghasilkan garam campur gas hidrogen. Asid campur logam karbonat akan menghasilkan garam, air dan juga gas karbon dioksida. Last sekali apabila asid bertindak balas dengan amonia aqueous akan menghasilkan garam. So 4 tindak balas yang ini. Okay, seterusnya. Okay, ciri-ciri fizikal haplogaram. Okay, so inilah ciri-ciri fizikal haplogaram. Mempunyai permukaan air rata, mempunyai sudut air. Okay, ni baca sendiri. Ciri-ciri fizikal haplogaram sila baca sendiri. Okay, contoh garam kegunaan pun sila baca sendirilah. Okay, garam. So yang kita belajar itu amonia nitrat, okay, yang digunakan sebagai baja. So yang ini sila baca sendirilah. Okay, kegunaan garam. Okay, kita masuk kepada penyediaan garam. Muka surat 178. Okay, so kita masuk kepada penyediaan garam. Okay, muka surat 178. Okay, bila penyediaan garam ni, awak kena kenal pasti dulu garam tu garam larut ataupun garam tak terlarut. Okay, untuk menyediakan garam, awak kena kenal pasti dulu sama ada garam tu adalah sejenis garam yang larut. Larut apa? Larut dalam air ataupun garam tu tak larut dalam air. Lepas awak dah kenal pasti garam tu larut, lepas awak dah kenal pasti garam tu larut atau tak larut, barulah kita boleh sediakan garam tu ikut jenis garam tersebut lah. Okay. So kita nak tahu ketelarutan garam di dalam air, so kita kena buat eksperimen 6.5 ni lah. Senang saja eksperimen ni. Maknanya kita pilih beberapa jenis garam. Okay. Lepas tu timbang, masukkan dalam bika dan larutkan dalam air seling. So kita tengok garam tu larut dalam air ke tak larut. Kalau dia larut, maknanya lepas awak dah kacau, awak dah tak nampak dah garam dalam air tu. Maknanya semua dah larut dalam air. Kalau garam tak larut, maknanya awak letakkan dalam larutan tu. Okay. So, lepas kita dah buat eksperimen ni, kita bolehlah tentukan garam yang terlarut ataupun garam yang tak larut. Garam yang tak terlarutkan. Okay. So, garam yang terlarut adalah garam yang larut dalam air. Manakala garam yang tak terlarutkan adalah garam yang tak larut dalam air. Kita kena tentukan ketelarutan dia sebab kita nak sediakan garam proses. Dia pun eksperimen ikut yang tak larut.
Okey, so ada kita awak dah belajar garam besar, garam besar, garam dan juga garam amonium. Okey, garam besar maknanya garam besar, garam apa yang kita gunakan? Siapa yang kita gunakan? Garam besar, asid apa? Kalau garam nitrat, asid apa yang kita gunakan? Garam garam asid ikut jadi asid nanti. So, kalau garam nitrat, asid apa yang kita gunakan? Asid nitrit, ya betul. So, garam ini kita gunakan adalah asid nitrit. Garam sulfat asid apa? Garam sulfat asid apa? Garam sulfat asid apa? Asid sulfurik. Yes. So, kita gunakan asid sulfurik. Okay. Garam klorida kita gunakan apa? Garam klorida? Asid apa? Garam klorida, asid apa? Mana ada asid klorik? Apa nama betul dia? Garam klorida, asid apa yang kita gunakan? Apa nama asid yang menghasilkan garam klorida? Asid apa? Hidroklorik. Ya, mana ada asid klorik? So, HCl. Asid hidroklorik. Okey, garam karbonat. Apakah nama asid yang kita gunakan untuk menghasilkan garam karbonat? Asid karbonik. Okey. Apa formula untuk asid karbonik? Oh, so garam karbonat, logam karbonat. Okey, sorry. Okey, so sini adalah asid yang digunakan untuk menghasilkan garam. Okey, so semua garam yang belakang dia berakhir dengan nitrat ataupun maksud cikgu semua garam nitrat. Okey, semua garam nitrat larut dalam air. Okey, semua garam nitrat larut dalam air. Magnesium nitrat, natrium nitrat, kalium nitrat, karbon nitrat. So semua yang belakang NO3 minus ataupun NO3 semua garam tu larut dalam air. Amonium nitrat, lagi apa? Zinc nitrat, cuprum nitrat. Okay, semua yang belakang nitrat semua larut dalam air. Okay, yang seterusnya garam sulfat. Okay, semua garam sulfat larut kecuali yang depan dia start dengan lambung sulfat, lambung 2 sulfat. Barium sulfat, kalsium sulfat. Maknanya semua larut dalam air kecuali lambung 2 sulfat, barium sulfat dan juga kalsium sulfat. Okey, macam mana awak nak ingat ni yang larut? So kita ingat yang tak larut dalam air je lah. Okay, kalau saya gunakan macam ni. Bacap. Okay, bacap. Maksudnya barium, kalsium, lambung. Bacap. Untuk garam sulfat. Okay, so garam sulfat yang tak larut dalam air ada 3 saja iaitu barium sulfat, kalsium sulfat dan juga lambung 2 sulfat. Okay, yang lain semua larut dalam air. Magnesium sulfat, natrium sulfat, kalium sulfat semua larut dalam air kecuali 3 ni saja iaitu lambung 2 sulfat, barium sulfat dan juga kalsium sulfat. Okay, seterusnya garam klorida. Okay, semua garam klorida larut dalam air kecuali
mercury klorida, lambung 2 klorida dan juga argentum klorida. Okay, semua garam klorida larut dalam air kecuali mercury klorida, lambung klorida dan juga argentum klorida. So, kalau yang ni cikgu biasa ingat PAH. Okay, PAH ataupun PAM. Okay, sebab kita biasa guna PAM sebab mercury lah ataupun awak boleh guna PAH. Okay, PAH tu apa? Lambung, argentum, mercury. Hg ni. Kita guna PAM lah. Mercury. Tapi awak kena ingat Hg adalah mercury. So PAM. Lambung, argentum dan juga mercury. Untuk garam klorida. So, 3 yang tak larut dalam garam klorida, mercury klorida, lambung 2 klorida dan juga argentum klorida. Okay, garam karbonat. Semua garam karbonat tak larut dalam air. Semua tak larut dalam air kecuali garam anak. Okay, apa maksud anak? Garam yang start dengan natrium, kalium dengan amonium. Okay, yang lain semua tak larut kecuali yang start dengan anak iaitu amonium, natrium dan kalium. Okay, anak. Okay, so kalau ni, awak kena ingat semua garam yang start dengan anak. So apa maksud anak? Amonium. Okay, amonium nitrate. Okay, garam yang start dengan natrium dan juga garam yang start dengan kalium. So yang ini kita cakap dia sebagai anak. Anak tu maksudnya apa? A untuk amonium, N A untuk natrium dan juga K untuk kalium. Okay, maknanya semua yang start dengan anak, semua yang start dengan anak, amonium, natrium dan kalium semua larut dalam air. Okay, semua larut dalam air. Sebab tu garam amonium semua larut dalam air. Sebab dia start dengan amonium, natrium dan juga kalium. Okay, boleh kat sini jelas? Yang ni awak kena hafal lah. Okay, sebab apa? Cara penyediaan garam adalah berdasarkan keterlarutan garam dalam air. Garam yang larut dalam air kita sediakan dengan cara lain. Garam yang tak larut dalam air kita sediakan dengan cara yang lain. Okay, jadi semua garam anak larut dalam air, semua garam nitrat larut dalam air, semua garam karbonat tak larut dalam air kecuali yang start dengan anak, amonium, natrium dan juga kalium. Okay, semua garam sulfat larut kecuali yang start dengan bacak, barium, kalsium, lambung. Okay, manakala klorida, PAM, lambung, argentum dan juga mercury sahaja yang tak larut dalam air. Okay, boleh kat sini? Ada masalah? Okay, boleh. So, bila awak dah tentukan garam dia, awak dah tentukan garam tu larut tak larut, barulah kita boleh buat dia punya cara penyediaan. Okay. So, cara penyediaan. Okay, kalau tadi saya cakap lambung klorida. Okay, lambung klorida tadi termasuk tak dalam garam klorida yang larut ke garam klorida yang tak larut? So kalau tadi lambung klorida tadi, kalau dalam garam klorida larut ke tak larut? Tak. Tak larut. Okay, tapi lambung klorida, okay, dia kalau iodida pun ikut pada klorida tau. So, lambung klorida sahaja dia ada sifat istimewa, lambung klorida dan juga lambung iodida. Okay, sepatutnya dia tak larut dalam air. Tetapi kalau kita larutkan dia dalam air panas, dia akan larut. Okay, kalau dalam air biasa, air tuang dia tak larut. Tapi bila dalam air panas, dia akan larut. Kalau air sejuk, dia tak akan larut. Jadi kita akan dapat garam tu balik. Akan dapat mendapatkan. Okay, dia hanya dalam air panas saja yang dia larut. Okay. Dan kat sini kena tahu warna garam lah. Okay. Lambung iodida, garam dia berwarna kuning. Okay. Dia akan menghasilkan pepejah kuning. So, tapi dia sebenarnya
biasa kita guna adalah air biasalah, kita guna air panas. Jadi lambung Florida adalah garam yang tak terlarut kecuali kalau kita letakkan dalam air panas. Okay. So penyediaan garam kita tahu tadi adalah berdasarkan pada sifat dia, terlarut dalam air ataupun tak terlarut dalam air. Okay. Penyediaan garam adalah berdasarkan pada sifat dia, terlarutkan dalam air ataupun tak terlarutkan dalam air. Okey, awak kena ingat dia punya sifat, dia punya maknanya eksperimen dia adalah bergantung pada empat persamaan tadi. Okay, empat persamaan tadi untuk menghasilkan garam. Itu persamaan pertama untuk menghasilkan garam. Apa persamaan pertama tadi untuk menghasilkan garam? Apa persamaan pertama untuk menghasilkan garam? Apa tambah apa, hasilkan apa tambah apa? Persamaan pertama untuk menghasilkan garam. Okey, asid alkali lagi hasilkan apa? Apa hasil dia? Asid campur alkali, apa hasil dia? Garam campur air. Okey, persamaan kedua. Persamaan kedua. Okey, betul. Asid campur alkali hasilkan garam campur air. Okey, persamaan kedua. Persamaan kedua. Okey, asid campur logam reaktif hasilkan apa? Garam campur gas hidrogen. Okey, persamaan yang ketiga. Persamaan yang ketiga. Asid campur logam karbonat. Hasilkan apa? Hasilkan apa? Garam, karbon dioksida dan juga air. Persamaan yang keempat. Persamaan yang keempat. Amonia. Okay. So, asid campur dengan amonia akan menghasilkan garam. Okey. Yang ini. Okey. So, asid dan alkali. Okey. Persamaan nombor satu dan 4. Okey. Dia adalah antara larutan dan larutan. Asid alkali akan menghasilkan garam dan air. Okay, persamaan nombor 2 dan 3. Bila logam pepejal, cecair atau gas? Wujud sebagai pepejal, cecair atau gas? Kalau logam, dia wujud sebagai apa? Pepejal, cecair atau gas? Logam reaktif. Logam karbonat. Kalau logam, wujud sebagai apa? Pepejal, cecair atau gas? Pepejal. Okey. So, 1 dan 4 ni, dua-dua bahan dia adalah dalam larutan. Okey, dua-dua bahan ni dalam larutan. Okey, 2 dan 3, dia ada antara larutan dan juga pepejal. So, ini dalam serbuk lah biasanya. Okay. So, kita tengok yang garam terlarutkan sahaja dulu. Maknanya kat sini, semua ni adalah untuk menyediakan garam jenis apa? Garam jenis larut. Garam yang terlarutkan ataupun garam yang larut dalam air. Sampai eksperimen yang 14 yang awak dah sebutkan ni adalah untuk menyediakan garam jenis apa? Untuk menyediakan garam jenis terlarut. Garam yang larut dalam air. Okay. Kita tengok kat sini. So, garam yang larut dalam air ada dua cara. Okay. So, kita dah tahu garam yang terlarutkan tadi. Awak dah tahu garam terlarutkan tu macam mana? Okay. Garam yang start dengan anak. Okay. Garam yang start dengan anak. Okay. Maksudnya yang depan dia adalah amonia, natrium dan juga kalium. Okay. Garam yang depan ni start dengan anak.
amonium, natrium dan kalium, kita gunakan tindak balas penyusulan. Okay, ni yang hari tu kita dah, cikgu dah bagi video tindak balas penyusulan. So, garam yang start dengan amonium, natrium dan kalium, okay, garam, amonium, natrium dan kalium, kita gunakan tindak balas penyusulan. Okay, maksudnya formula dia kat sini, asid campur alkali akan menghasilkan apa? Asid campur alkali akan menghasilkan? Dia akan tanya balik kali tak tahu apa Izzat. Asid alkali hasil dia apa? Garam campur air. Okay. So garam campur air. Okay. So yang apa yang kita gunakan formula ni? Yang start dengan amonium, natrium dan juga kalium. Okay. Garam anak. So, tindak balas yang terlibat. Tindak balas penyusulan. Okay. Kita panggilkan kaedah apa ni? Ini tindak balas penyusulan. So kita nak buat tindak balas penyusulan dengan kaedah apa kita panggil ni? Ada biuret dan kelalangkun. So kaedah apa? Kaedah apa? Tindak balas penyusulan. Kalau kita nampak je biuret dan kelalangkun, kita panggil kaedah apa ni? Pen apa? Pentikatan dia. Kaedah cicak tu. Kaedah dia adalah kaedah pentikatan. Okay. So, ini pun sama. Asid dan amonia lah. Okay. Asid garam. Okay. Maknanya, dia akan kita gunakan tindak balas penyusulan antara asid dan alkali. Asid campur alkali akan menghasilkan garam dan air. So, tindak balas dia adalah penyusulan. Kaedah yang kita gunakan adalah kaedah pentikatan. Hanya untuk garam, amonium, natrium dan juga kalium. Okay. Garam yang depan dia selain daripada anak, kita gunakan yang ini. Maknanya yang ini mesti terdiri daripada serbuk. Okay. Bila dah serbuk, macam inilah dia punya kaedah. Okay. Asid dalam bika, kita akan masukkan serbuk. So, pertama antara asid campur logam tadi, apa hasil dia? Pegang balik. Apa hasil dia? So, asid campur logam, apa hasil dia? Hidrogen. Dan juga garam. So, hidrogen dan juga garam. Okey. So, hidrogen dan juga garam. Okey, yang kedua, asid campur karbonat, logam karbonat. Apa hasil dia tadi? Apa hasil dia? Asid campur logam karbonat, apa hasil dia? Oksigen dengan karbon dioksida. Oksigen. Minum rasalah dah tak oksigen. Dah oksigen karbon dioksida pula. Asid campur logam karbonat tu boleh hasilkan oksigen. Air. Air dan juga gas karbon dioksida. Okey, logam oksida ni sebenarnya alkali. Okey. Tapi so ini yang ketiga, asid campur logam oksida, kita akan dapat garam dan juga air. Ini sebenarnya ada dekat sifat asid. So, asid campur dengan oksida logam akan menghasilkan garam dan juga air. So, persamaan yang ini gambar dia punya eksperimen guna yang ini. Persamaan yang asid campur alkali hasilkan garam dan air, eksperimen dia guna macam ni. Khas untuk apa? Garam amonium. Okay, kita buat untuk yang garam larut je dulu. Okay. Boleh jelas kat sini? Boleh nampak beza dia? Boleh faham? Okey, boleh untuk garam terlarut tadi. Okay, sekarang kita tengok dia punya eksperimen pula. Okay, eksperimen dia ni sama macam yang dalam
tindak balas antara asid. Okey, so kita tengok dia punya penyediaan garam larut. Okey, so yang ni sebenarnya sama benda yang ni. Prosedur dia sama macam tindak balas penyetelan yang kita dah cikgu dah tunjuk hari tu. Okey, so ini adalah cara menghasilkan garam yang terdiri daripada amonia, natrium dan juga kalium. Okey, semua garam yang depan dia amonia, natrium, kalium kita gunakan kaedah pensitratan. Okey, dalam tindak balas penyetelan antara asid dan alkali, so kita akan menghasilkan garam dan juga air. So, prosedur pertama dan kedua, prosedur pertama dan kedua sama macam prosedur dalam tindak balas peneutralan. Okay. Tawak, hari ni kita dah belajar dekat urate, kita letak asid, dekat kelangkun, kita letak alkali, lepas kita mendengar untuk menentukan sama ada larutan ni telah menjadi neutral. Barulah kita lakukan pensitratan. Okey. Bila kita dah habis, bila merah jambu ni dah tukar jadi tidak berwarna, so barulah kita tahu garam terhasil. So ini dah ada garam yang terhasil. Jadi kita nak dapatkan macam mana garam tu. So garam ni dalam bentuk larutan lah. Okey, sebab apa? Garam terlarut. So bila garam terlarut maknanya mesti dia dalam larutan. So kita nak dapatkan garam yang ada dalam larutan kalium klorida ni. Apa yang kita perlu buat? Kita kena buat step ketiga. Kita kena panaskan larutan yang dalam kelangkun ni. Okey, panaskan sehingga tepu. Okey, panaskan sehingga tepu. Apa maksud tepu? Awak akan nampak nanti. Awak akan nampak hablu garam tepu. Kita dah panaskan. So, step yang seterusnya kita dalam ni dah ada hablu garam dan juga larutan garam yang yang ada lagi lah. So, macam mana kita dapat hablu garam ni? Kita akan melakukan proses penurasan. Bila penurasan maksudnya kita letakkan ke dalam kon. Dalam ni ada kertas turas. Masukkan dan transfer semua ke dalam corong turas ni. Okey, kita buat penurasan. Okey. Jadi nanti apa yang kita akan dapat, garam yang terbentuk tu nanti bila air ni semua dah masuk dalam kelangkun, so yang tinggal dekat situ adalah garam yang terbentuk. Jadi kita keringkan macam mana? Keringkan dengan dua kita tulas, kita dab dia lah sampai air dia hilang. Okey. So, 1 dan 2 ni sama macam tindak balas penyetelan. Dia adalah garam terlarut, so dia adalah dalam larutan. So macam mana kita nak dapatkan hablu garam tu, kita kena buat yang inilah. Step 3, 4, 5 dan 6. So kita akan panaskan larutan tersebut. Lepas dipanaskan, kita akan dapat hablu garam kat sini. Macam mana dapat hablu garam, kita kena turas dulu lah. Lepas turas, okay, hasil garam yang kat sini kita akan keringkan. Kita akan keringkan dengan gunakan dua kertas turas. Okay, so ini adalah tindak balas untuk menghasilkan garam, amonia, natrium dan juga kalium. Okay, boleh. So ini adalah dia punya prosedur. Okay, 1 dan 2 sama macam tindak balas penyetelan. Okay, kita harus tambah 3, 4, 5. Okay, so hasil dia kita akan dapat asid campur dengan alkali. Kita akan dapat garam campur dengan air. Okay. Ini cara menghasilkan garam anak. Okay, seterusnya garam yang selain daripada anak. Okay, garam yang selain daripada anak awak kena ingat, satu adalah larutan. Ini asid. Asid kita akan masukkan dia dalam satu adalah dalam bentuk serbuk. Okay, satu adalah logam. Adalah apa pasal? Dia adalah serbuk. Okay, jadi garam apa yang kita nak hasilkan? Selain daripada amonia, natrium dan juga kalium. Okay, so kita gunakan yang ini. Okey, sebenarnya 3, 4, 5 dan juga 6 adalah sama dengan prosedur untuk yang adalah sama dengan kaedah pensitratan tu. Okay, sama kaedah pensitratan yang akan garam anak tu. Okay, dia sama. Kita sama. Okay, jadi saya nak hafal pun tak adalah banyak sebab benda yang sama, prosedur dia sama. Okay, yang berbeza yang ni lah. Okay, so kita kena tahu asid dan juga logam. So logam dalam bentuk serbuk.
Kat sini dia gunakan logam oksida lah. So logam oksida tadi asid campur logam oksida. Hasil dia apa? Garam campur air. Okay. Garam campur air. So apa yang kita perlu buat? Okay. Maknanya asid letak dalam bikar. So asid apa yang kita gunakan ikut garam apa yang kita nak hasilkan. Okay, garam nitrat ke, garam klorida ke, garam sulfat. Kalau nak hasilkan garam klorida, kita gunakan asid hidroklorik. Kalau dia hasilkan garam sulfat, kita guna asid sulfurik. Kalau nak hasilkan garam nitrat, kita gunakan asid nitrit. Okay, so asid kita ikut jenis garam yang digunakan. Okay, so kat sini kita nak sediakan. So kat sini logam yang digunakan adalah kupron oksida. Kita masukkan dalam bikar dan kita akan panaskan asid. Lepas kita panaskan asid dengan api yang kecil, kita akan tambah serbuk kupron dengan menggunakan spatula sedikit demi sedikit. Okey. Lepas yang ketiga, kita tambahkan sehingga dapat serbuk tu tak larut. Sebenarnya kat sini kita kena tambah serbuk ni sampailah awak dapat. Okay, kita tambah kupron oksida ni secara berlebihan. Sebab apa berlebihan kita dapat ada lagi serbuk kupron oksida yang tak larut dekat sini. Okey, so lepas awak dah jalankan 1, 2 dan 3, apa yang kita perlu buat? So kat sini nanti apa hasil dia, awak akan dapat larutan garam. So awak akan dapat larutan garam dan juga kat sini yang ada serbuk kupron oksida yang tak terlarut lagi. Sebab apa? Semua asid ni telah bertindak balas dengan kupron oksida. So sebab kita tak berlebihan, masih ada lagi kupron oksida yang tak bertindak balas. Sebab kita dah habis, semua asid ni telah habis bertindak balas. So kat sini awak akan dapat, kalau kupron oksida campur dengan asid nitrit, apa nama garam dia? Okay, kupron oksida campur asid nitrit, apa nama garam dia? Kupron oksida campur asid nitrit, apa nama garam dia? Okay, apa nama garam dia? Kupron oksida campur dengan asid nitrit. Nama garam yang terhasil apa dia? Okay, kalau tak tahu, ingat apa yang saya cakap, bahagian asid kita ambil anion dia. So kat sini N3 minus. Bahagian logam kita ambil bahagian apa? Kita ambil dia punya cation. Kita ambil cation dia. So cation sini kupron. Apa cas kupron? Ni siapa yang tak ingat lagi, kita dah bersemuka kan, 10 dan 11. Benda ni yang saya akan selalu ulang. So kupron, apa dia punya cas? Okay, misalnya sekejap saya tanya kupron, cas kupron apa dia? Apa cas untuk kupron? Ya, 2 plus. So kat sini kita ambil kupron, so kupron dekat sini kupron 2 plus. Lepas tu apa yang awak buat? Pindah silang antara cas dia, 2 pergi dekat sini, 1 pergi kat sini. So kupron akan dapat 1, nitrat akan dapat 2. So bila 2 kita kena letak dalam kurungan sebab dia ada 2 unsur yang berbeza dalam nitrat. So kupron ini dia punya formula kimia. So garam yang terhasil adalah garam kupron nitrat. Okey. Jadi dekat sini nanti lepas awak dah, so dekat step nombor 1 ni awak masukkan kupron oksida secara berlebihan. So nanti kat sini dah ada kupron nitrat. Tapi kupron nitrat ni dalam bentuk larutan. So
apa serbuk ni, serbuk tinggal ni adalah super tinggal yang masih tidak bertindak balas. Kenapa dia tidak bertindak balas? Kita dah tak ada berlebihan kan. Jadi semua asid nukleik ni bertindak balas dengan super oksida yang dia ada. Okay, jadi yang lebih-lebih ni yang dah tak boleh bertindak balas lagi sebab semua asid nukleik dah bertindak balas. So kat sini awak akan dapat larutan cuprum nitrate dan juga cuprum oksida. Asid ni pergi mana? Sebab dah bertindak balas dengan cuprum oksida, so dah mendapat hasil dia cuprum nitrate. Okey, so kita hanya nak dapat garam. So awak kena ingat ini adalah garam yang larut, so dia garam air lah. Okey, kita nak dapat garam dia saja, so kita kena kuras jika ni, kuras larutan dengan jika. Okey, maksudnya yang sini lebihan dia ni, apa dia? Yang ini tertinggal ni bukan garam dia. Yang tertinggal ni adalah cuprum oksida. Garam awak mana? Garam awak ni adalah hasil kurasan. Okay. Yang tertinggal dekat nombor 2 ni bukan garam. Ia adalah cuprum oksida berlebihan. Sebenarnya garam awak ni yang dalam larutan. So, apa yang kita perlu buat? Macam mana nak dapatkan garam dalam larutan ni? Kita kena buat step 3, 4, 5 dan 6. So, kita kena panaskan sampai tepung. Sampailah awak akan dapat hablo garam kat sini. Hablo garam ni lah adalah cuprum nitrate. Macam mana dapatkan hablo garam? Kita kena kuras. So kat sini lah barulah hablo garam tersebut iaitu cuprum nitrate. So kita nak keringkan dengan cara dab-dabkan antara dua kertas kuras. Okey, boleh faham cara nak hasilkan garam larutkan? Boleh faham? Faham tak? Kelas? Faham tak? Kita cakap seorang je ni. Okay. Okay. So, kalau yang ini tadi, yang ini dihasilkan guna oksida logam. So, awak tahu kan yang kat sini ada 3 persamaan kan? Satu guna logam reaktif, satu guna logam oksida, satu guna logam karbonat. So, kat sini dia guna oksida logam. Okey, step dia adalah sama saja kalau untuk buat logam reaktif, untuk buat logam karbonat. Step dia sama saja dia punya. Benda ni sama, sebenarnya bahan dia berbeza lah. Kalau disuruh buat 6.21 ni, so dia suruh buat antara asid dan logam reaktif. Bendanya adalah sama macam yang kita dah buat macam yang ini. Step dia adalah sama. Cuma apa yang berbeza, kita tukar pada bahan tindak balas dia. Tukar pada serbuk, tukar pada dia punya asid. Tapi yang lain dia punya tu semua adalah sama. Tak kisahlah dia nak buat logam reaktif ke, dia nak guna logam oksida ke, dia nak guna logam karbonat ke. So bahan saja berbeza tapi step dia semua adalah sama untuk menghasilkan garam jenis terlarutkan selain daripada anak. Okey, boleh jelas? Okey. So, boleh sampai sini. Okey. Jadi, kerja rumah awak, kerja rumah awak buat laporan, laporan 6.19 dan juga 6.20. Buat laporan 6.19, aktiviti 6.19, dan juga 6.20 untuk menghasilkan garam terlarutkan. Dua jenis garam terlarutkan. 6.19 dan juga 6.20. Boleh? So esok cikgu akan, sekarang satu masa sebab satu masa korang bukan waktu pagi, so cikgu buat kelas. Satu masa tu esok cikgu buat kelas. Kita akan bincang perbincangan tentang eksperimen ni. So esok ada kelas.
Jadi kerja rumah awak buat eksperimen 61, 9 dengan 6.20. Esok kita akan bincang perbincangan. Dan besok lah. So hari ni sampai sini saja kelas kita. Boleh bersurai lah.